Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya sebenarnya baru nak agih tabung tadi, tapi dipanggil. Jadi tak apalah. Ini dalam masa 10 minit ini, saya cuba yakinkan saudara-saudari kenapa saudara-saudari bukan sahaja perlu menyokong dan mendukung gerakan ini, tetapi dijemput, keluarkanlah sedikit duit untuk dimasukkan dalam tabung nanti. Saudara-saudari, kalau saudara-saudari lihat di atas stage ini dan juga baju yang saya pakai ini, ayuh Malaysia, ayuh Malaysia, ayuh Malaysia, ayuh Malaysia. Sebenarnya apa benda ayuh Malaysia ni, saudara-saudari? Saya yakin tadi saudara Cik Zam, CEO Ayuh Malaysia, telah menerangkan dengan jelas. Tapi saya nak bawa pada satu perspektif yang lebih kurang sama, tetapi berkaitan dengan penceritaan anak muda saudari. Saya datang ni sebenarnya, saya lapar sehari. Ya? Tapi bukan isunya belum makan lagi. Tapi isunya adalah masalah negara kita ini terlampau sistemik. Kalau kita jadi jurutera, awal-awal gaji kita baru keluar universiti 1,500, 1,800. Macam mana nak makan sehari? Nak bayar hutang lagi dan sebagainya. Itu satu. Sebab itu, Lembaga Jurutera Malaysia mengeluarkan kenyataan baru-baru ini. Betapa teruknya gaji permulaan bagi anak-anak kita yang baru keluar universiti. Dapat degree scroll, ijazah sarjana muda. Tapi 1/3 daripada mereka, 1/3 ya, bukan satu orang daripada 300 atau apa. 1/3 daripada mereka, gaji permulaan bawah daripada RM2,000. Sebab itu, ramai antara mereka rasa tak perlulah belajar dekat universiti ni. Tak perlu belajar tinggi-tinggi. Ataupun bila keluar universiti, tak payahlah jadi engineer. Kita buat benda lain. Kita jadi Insta famous. Kita jadi TikTokers. Ataupun kita buat benda lain. Kita buat Grab dan sebagainya. Saudara-saudari, tak salah. Tapi apa dosa kita, saudara-saudari? Kita berusaha keras di universiti nak dapatkan segulung ijazah, tetapi negara ini tidak menyediakan ekosistem untuk memastikan anak-anak kita ada gaji yang bermaruah untuk mereka sendiri. Dan itu dia tidak ke mana-mana, saudara-saudari. Sebab itu gerakan Ayuh Malaysia sebenarnya bercakap tentang perut kita semua. Dan perut saya yang lapar ini, saudara-saudari. Kalau kita tidak berganjak daripada keadaan sekarang, tak ada siapa yang boleh mengubah nasib kita. Belajar tinggi-tinggi pun, gaji tidak memuaskan, tidak berkadaran. Saudara-saudari, apa Ayuh Malaysia tekankan? Kita tekankan bahawa kerajaan sekarang ini perlu meningkatkan produktiviti mereka. Kita perlu menyediakan ekosistem supaya anak-anak kita ini boleh menggunakan kepakaran mereka untuk ditempatkan di tempat-tempat pekerjaan yang lebih sesuai, yang lebih bermaruah untuk mereka, saudara-saudari. Kalau kita lihat bagaimana di seluruh dunia ini dengan meningkatkan productivity. Saya productivity ni jargon sikit. Kalau kita buat satu contoh ya. Kita buka satu kedai. Kedai A, kedai Pak Ali dengan kedai Pak Abu. Kalau kedai Pak Ali, dia boleh hasilkan nasi goreng 100 bungkus 1 jam. Sebab dia guna mesin. Nasi goreng dekat restoran Pak Abu boleh buat lebih kurang dalam 10 nasi goreng dalam masa 1 jam juga, sama juga.
Maksudnya kita berada di mana sekarang ini? Saya tak menuduh. Tetapi kalau kita tak fokus untuk meningkatkan produktiviti, kita tak fokus untuk memastikan bahawa anak-anak kita ini diberi ruang dengan pekerjaan yang lebih baik untuk meningkatkan produktiviti ini, maka kita perlu menyediakan ekosistem supaya ada peluang pekerjaan, supaya anak-anak kita ini dapat menyumbang kepada meningkatkan ekosistem ini. Tapi sekarang ini tak ada, saudara-saudari. Sekarang ini ahli politik fokus bagi gula-gula saja. Dah dekat pilihan raya ini. Macam-macam jenis brand beras tiba-tiba muncul. Brand gula, brand dacing dan sebagainya, saudara-saudari. Tak apa, ambil. Tapi kalau kita terus dalam keadaan macam ini, maka kita tidak akan ke mana-mana. Itu pertama. Kemudian, saudara-saudari, apa lagi berkaitan dengan kehidupan kita? Saya suka bercakap soal harga makanan. Kenapa harga makanan ini dia naik. Dia tak pernah turun. Sebab faktanya, negara kita ini bergantung kepada import makanan 55.5 bilion ringgit. 1/4 daripada keseluruhan pendapatan negara, saudari. Dalam keadaan negara kita boleh untuk menghasilkan makanan yang lebih banyak. Di Indonesia, mereka telah meningkatkan tanaman padi daripada 2 kali setahun kepada 3 kali setahun. Tetapi kita berada di takuk yang lama, saudara-saudari. Dan akhirnya, makanan-makanan asas kita yang lain, terpaksa kita import. Dan bila import, mahal lah harganya, saudara-saudari. Kalau kita boleh fokus kepada pembangunan teknologi, kita latih petani-petani kita, supaya bertani bukan sekadar dengan menggunakan tanah yang sedia ada, tetapi memanfaatkan ruang bangunan dan sebagainya. Ini dapat meningkatkan hasil tanaman, makanan, dan kita dapat mengurangkan import, saudara-saudari. Tapi kita tak pasti, adakah menteri-menteri kita ini fikir tentang perkara ini semua. Apa lagi? Berkaitan dengan soal harga elektrik. Sama juga. Kenapa tak boleh turun? Kerana faktanya, kita mengimport batu arang 20 bilion ringgit, saudara-saudari. Bila saya cakap bilion-bilion banyak-banyak semua ni, apa kepentingannya, saudari? Kepentingannya adalah kalau kita tak buat sesuatu, kita tidak mengurangkan kebergantungan kepada import, pada masa akan datang kita tak boleh lagi nak import. It is no longer sustainable. Dia tidak mampan. Kita dah tak boleh lagi nak pergi. Harga tu mungkin akan jadi lebih mahal. Dah tak terkawal. Kita tak sediakan payung sebelum hujan. Ini pun dah nak hujan, kita tak fokus sediakan payung lagi, saudara-saudari. Ya. Dan di akhirnya, bukan akhirnya lah. Daripada apa yang saya cakap ini semua, saudara-saudari, apa yang penting sangat sebenarnya yang saya bercakap banyak-banyak ni? Kita nak tunjuk bahawa bukan sekadar ahli politik, tetapi relawan, sukarelawan Ayo Malaysia yang diketuai saudara Rafizi dan rakan-rakan yang lain. Mereka faham apa yang kena buat terhadap negara ini kalau mereka diberi peluang. Mereka faham macam mana nak mengurangkan kebergantungan import kepada makanan supaya kita ada keselamatan makanan yang tinggi selepas ini. Mereka faham apa yang perlu dibuat kalau bil elektrik ni terlampau tinggi, dengan kawalan, dengan banyak lagi isu-isu lain, dengan peluang pekerjaan yang seolah-olah kita ini terkurung di dalam satu bilik, tak boleh keluar. We can't escape from it. Kita terimalah gaji permulaan 1,500, 1,600. Ya Allah, siksanya. Seolah-olah tak ada ruang untuk kita perbetulkan. Ini, saudari, gerakan ini memahami, mendalami masalah sehari-harian, saudara-saudari, maka sokong dan dokonglah gerakan Ayo Malaysia, saudara-saudari. Saya nak bawa perhatian saudari
di pihak sebelah sana. Saya bukan nak jadikan ini sebagai forum atau fora untuk membuat perbandingan berkaitan dengan apa yang dibuat dan sebagainya. Tetapi selain daripada kita memilih pemimpin yang faham tentang diri kita, yang faham tentang masalah bil elektrik, masalah harga makanan, masalah tentang kos pengajian tinggi, masalah tentang gaji yang tak naik-naik ini, saudara-saudari, kita kena pilih wakilan yang kisah tentang diri kita sebenarnya. Kalau kita tengok di sebelah sana, belum apa lagi, kenapa PRU 15 ini diadakan 19 hari bulan ini? Kerana mereka tak habis-habis meratib nak PRU, nak bubar, nak banjir saudari. Sedangkan ada kawasan-kawasan sekarang ini, kita tahu sudah pun banjir. Ada mereka kisah saudari? Tak ada. Sebab itu saya nak tanya kawan-kawan, Dr. Ashraf di Facebook keluarkan dalil kenapa kena PRU, 5 dalil. Kalau saya tanya mereka ini, mereka ni terfikir atau tidak masalah-masalah rakyat saudari? Saya tahu, saudari bijak yang dekat sini. Mestilah kata tak logik. Dalam pertengahan bulan 11 ni, kita tak tahu kawan-kawan kita yang lain ni dihadapi dengan musibah sebagainya. Tetapi, pemimpin-pemimpin di sebelah sana itu tak fikir. Kalau kita tak beri signal kepada mereka, jangan haraplah 5 tahun lagi mereka akan kisah tentang saudari. Kalau sekarang pun mereka buat dek dan tak tahu tentang keadaan kita sekarang ini saudari. Saya sebenarnya nak pujuk tuan-tuan dan puan-puan, khususnya yang tak buat pilihan lagi. Ini sangat penting. Ya? Sebab itu saya dah senaraikan. Pertama, kita pilih pimpinan yang faham tentang masalah sehari-harian kita. Mereka tahu apa yang mereka nak buat. Ini bukan soal manifesto semata-mata. Ini soal kalau mereka faham masalah seharian kita, mereka diberi peluang untuk mentadbir, mereka sudah ada framework of thinking. Mereka ada kerangka pemahaman. Jadi bila mereka start atau mula mentadbir, mereka tahu bagaimana untuk kita pergi dan juga untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Kedua, saya bercakap tadi, pilih orang yang kisah tentang kita. Kalau dekat sebelah sana itu, tak kisah pun kita nak hadapi banjir sebagainya. Kenapa kita nak pilih? Apa jadi kalau kita pilih 5 tahun lagi saudari? Tenggelam pun tak kisah. Alahai, aduh Malaysiaku. Dan yang terakhir, saya tahu, ada kawan-kawan di atas pagar ini, yang tak buat keputusan lagi. Risau, soal isu Melayu dan sebagainya. Saya nak kata begini, kita boleh tengok serangan-serangan yang diberikan oleh mereka kepada kita, kepada Pakatan Harapan khususnya. Kalau kita perasan, serangan ini juga dibuat oleh pihak MCA kepada pimpinan-pimpinan DAP sebagai contoh untuk menyemarakkan rasa ataupun semangat anti kaum satu lagi. Jadi kalau nak ikut mainan perkauman ini, tak ke mana saudari? Saya ingat dulu waktu pentadbiran Pakatan Harapan, siapa ni? Wika Siong panggil Teo Ni Ching, makcik Jawi, dalam keadaan tak ada isu apa-apa, tapi nak main isu perkauman. Kalau dari satu parti lain lagi tu, lagi teruk lah. Akhirnya ini tak bawa ke mana saudari? Yang penting tentang masalah seharian kita ini. Ini kita nak hadapi sendiri. 5 tahun lagi. Sebab itu kalau salah pangkah, habis masa depan kita saudari. Kita ada negara yang bukan sekadar untuk diselamatkan, tetapi masa depan anak cucu kita itu juga penting saudari. Saya nak tutup. Saya nak tutup begini. Kita ada 5 tahun untuk memilih sekali lagi. Sekarang ini peluang untuk kita. Ada yang kata di satu pihak ini asyik menyalahkan antara satu sama lain, tapi tak ada solusi. Saudara-saudari,
Ayuh Malaysia ni bawa 5 solusi, bawa 5 gagasan. Bukan bercakap soal pemimpin dan sebagainya. Bercakap soal sedari. Bercakap tentang bil elektrik. Bercakap tentang harga ataupun yuran universiti dan sebagainya. Kalaulah kita tak dapat buat penilaian yang baik, maka susah kita sedari. Jadi saya tak nak panjangkan lagi. Saya minta dan merayu. Kejap lagi saya akan edarkan tabung. Maka sedari supportlah, beri sedikit sumbangan untuk gerakan ini yang menjelajah ke seluruh negara. InsyaAllah saudara-saudari, kalau menang, bukan saudara Fizi atau bukan yang lain-lain, ini penting saudara-saudari. Yang penting ini saudara-saudari sendiri. Tak penting yang lain. Tapi perubahan ataupun apa yang nak dibuat untuk menyelamatkan kita itu, itulah matlamat dan agenda utama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Terima kasih. Jumpa lagi.